Terima kasih Kak Hani. Ui, lama tak jumpa kan? Ya. Itulah. Akhirnya balik ke negeri asal. Ya, kalau tak dulu di sini, di studio N1. Untuk pengetahuan semua, Rohaniah kalau dulu dia pembantu penerbit, biasanya belakang tabir. Suara dia kat dalam ni. Suara dia kat dalam earpiece kami. Okey, seterusnya kita nak kongsikan kepada anda semua. Ini berkaitan dengan terapi hati dan minda. Sekarang trend orang menggunakan perkataan healing. Pergi pantai sikit healing. Healing ke tu? Siap kerusi pun ada nama, kerusi healing. Yang penting rakam dulu. Tengah healing tu rakam. Buat konten dulu. Jadi healing ke tu? Healing ke? Kita dia pun boleh tak pasti. beri satu terapi ke tidak? Ya, betul. Sebenarnya banyak ataupun macam-macam kaedah untuk terapi ni. Macam saya sendiri minggu lepas berkesempatan ke konsert zikir terapi. Ya? Konsert tu walaupun kita sambil berhibur, ada juga berzikir. Sambil-sambil tu kita pun healing. Rasa tenang sangat di konsert tu. Okey, apa lagi kaedah terapi yang ada sebenarnya untuk hati, minda kita, jiwa kita. Kita nak bersama dengan, ini kita boleh kata rakan kita dah di Selamat Pagi Malaysia ni. Saya kenalkan terlebih dahulu Janatul Makwah Suti Kislan, penceramah motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syafiqah dan Cik. Terima kasih kerana masa. Sihat hari ni ya? Ya, alhamdulillah sihat. Kopi tadi sedap ya? Oh, kopi tadi fuyo kopi. Betul lah minum kopi. Saya minum teh ais je. Teh tarik. Alhamdulillah nikmat dapat minum juga. Itulah nikmat lah. Kadang-kadang minum sendiri pun dah merupakan satu healing. Ketagih. Bukan kata ketagih, tapi untuk bangun pagi saja dapat kopi panas ataupun teh panas itu merupakan satu booster kepada hari. Healing lah tu kan? Ada certain orang adakah itu satu terapi begitu juga? Ya, betul. Nak dikata terapi kan, masing-masing ada cara yang berbeza. Ada orang tak boleh bawa kopi. Ni tak boleh bawa kopi. Tapi tadi try kopi. Sebab sedap. Sedap, betul. Okey, jadi kan ada orang jenis yang kalau pagi tu, kalau dia tak pergi kedai kopi, dia tak lengkap. Jadi kita tidak boleh judge each other punya cara. Dan itu adalah, nak kata Allah ni memberikan nikmat dan dia mempelbagai variasikan manusia ni memang begitu. Istimewanya kejadian yang telah dilakukan itu adalah ada yang A, ada yang B, ada yang C. Warna kulit pun berbeza, apalagi hati. Cuma cara kita pun berbeza berdasarkan kepada masalah dan pengalaman masing-masing. Jadi kata kalau nak kata spesifiknya cara apa yang terbaik untuk seseorang itu banyak. Nanti kita ceritakan. Tapi sebelum kita nak mengetahui apa kaedah ataupun cara-cara tu, kita kena faham terlebih dahulu definisi ataupun istilah terapi itu. Sebab sekarang ni macam Ridwan katakan tadi, mungkin dah sikit terpesong ataupun dah salah guna dah perkataan healing tu. Asal duduk tepi sungai je healing. Tengok laut healing. Minum kopi healing. Healing tu apa? Terapi tu apa sebenarnya? Healing ni maksudnya kita cuba untuk menenangkan dirilah ataupun kata kita ada satu me time untuk kita. Ni apa yang fahaman masyarakat. Tapi terapi yang kita bawa hari ini adalah bagaimana ubatnya. Bagaimana syifanya. Bagaimana kita nak cari cara tahu bagaimana kita nak tangani emosi yang bergejolak ni. Hati yang serabut ini. Yang dah berhari-hari kita tak nak pergi kerja. Yang berhari-hari bila tengok orang je ada je nak cari pasalnya. Rasa nak marah. Panas. Kadang-kadang kita tak paksa. Tapi itulah maksudnya, kalau kita nak ada komunikasi yang baik dalam rakan kerja, environment yang baik, kita kena tengok pada diri kita ni perlu diperbaiki dulu dan perlu ditenangkan dulu. Itulah dia kena cari terapinya. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang itu mempunyai hati yang tak tenang? Katakanlah seseorang itu memang orang kata dia ni tidak, dia ni memang perangai daripada dulu suka marah orang. Memang begitu. Adakah itu sifat dia ataupun hatinya tidak tenang? Sebab itulah dalam Al-Quran pun Allah kata ujian ini tidak datang dalam bentuk kesusahan kewangan saja. Tak ada duit, tak ada beras ke mungkin. Sekarang isu dia dah naik kan sekarang. Ataupun mungkin ada isu anak dan sebagainya. Tapi masalah juga boleh datang daripada manusia. Saya datang dengan Syafiqah mungkin boleh jadi ujian saya. Saya datang, Syafiqah datang pada saya, mungkin sayalah ujian untuk Syafiqah. Jadi kita tidak boleh claim orang lain sekeliling kita ni toksik. Mungkin kita yang toksik untuk mereka. Mana tahu. Hati masing-masing. Jadi macam mana kita nak tahu kita sedang dalam keadaan yang tidak stabil? Pertama kita tengok rutin harian kita dah mula terganggu. Hari-hari yang sihat, yang kita gembira, kita buat begini. Pagi-pagi minum kopi. Datang ke tempat kerja awal. Kemudian ada waktu kita membaca buku.
Bila kita bertemu dengan kawan, kita rasa nak ajak makan bersama. Pada satu hari, semua itu kita tak mampu buat. Kita habiskan masa dengan berfikir dan duduk. Solusi kepada masalah bukan dengan duduk dan berfikir. Namun, itu yang selalu kita buat. Terus duduk dan terus berfikir. Dan itu sebenarnya hanya akan menambahkan masalah yang kita panggil sebagai overthinking. Kalau untuk ibu-ibu atau ayah kat rumah, overthinking ni maksudnya kita fikir terlalu dalam, sedangkan itu adalah salah satu bisikan daripada syaitan supaya seseorang manusia tu dia tak maju ke depan. Syaitan ni suka tau kalau nampak kita kalah, kita give up, kita ni mengalami tekanan. Itulah akhir sekali kita pun pergi healing. Ada setengah orang dia healing, na'udzubillah min zalik, dengan cara dia nak tamatkan kehidupan dia. Ataupun dia mencederakan diri dia. Jadi kena tahu diri kita ni rutinnya bagaimana. Dah tak tersusun ke? Dan yang seterusnya adalah kita makin rasa kemanisan hidup tu bukan pada ibadah. Solat janganlah tinggal. Apabila kita makin jauh, kita makin rasa bahawa hidup beragama ini sangat berserabut dan tidak memberi panduan dalam hidup kita. Jadi kena semak semula. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita kejar dan carilah kawan yang baik-baik yang boleh bawa Syafiqah pergi ke zikir terapi. Macam tu. Tak kira kita siapa, kerja di mana, tempat itu bukan spesifik untuk sesiapa. Tempat-tempat yang baik ni dia khas untuk semua orang. Tapi itulah, terapi ini dia tidak tertakluk kepada orang dewasa sahaja. Macam kita ni mungkin kita boleh cari kaedah yang bersesuaian untuk diri kita. Tapi bagaimana pula untuk kanak-kanak, untuk bayi? Sebab mereka juga ialah mungkin ada gangguan-gangguan tertentu. Jadi apa di antara cara ataupun teknik yang boleh Jana kongsikan? Selalu mak-mak kalau kat rumah kan Syafiqah, Encik kan, kalau anak-anak menangis, perkara pertama dia buat apa? Dia akan tenangkan dengan zikir. Dia akan tenangkan dengan ayat-ayat yang lembut. Dalam kaedah psikologi, pakar-pakar kaunselor di luar selalu mengesyorkan kepada saya, kalau nak nasihatkan, ibu yang sedang marah kepada anak, jangan menjerit. Bila kita menjerit, suara dan nada kita akan makin meninggi. Bila meninggi, suara makin berdesing ke telinga, anak akan makin jauh. Itu daripada segi psikologi dia. Bila kita nak menasihati anak, kalau boleh kita peluk. Itu adalah satu kita panggil love language dari segi touching. Dia dah sampaikan satu love language. Satu lagi dengan kita berbisik di telinga. Jangan kita kira bila kita berbisik makin dekat, makin perlahan, mereka tidak dengar. Kadang-kadang ada kata-kata yang nak masuk ke dalam hati ini, dia memerlukan kata-kata yang ringkas tapi sampai. Yang lembut tapi sampai. Jadi anak-anak yang perlu dididik ni bukan kadang-kadang dia memang nak meracau begitu. Dia tidak faham tentang dunia. Kita tidak boleh kan kata, adik kalau nak healing pergi pantai sendiri. Drive, rakam jangan lupa. Pergi bancuh kopi sendiri. Bancuh kopi sendiri, healing kat Starbucks tak boleh. Jadi kita sebagai orang yang dewasa ini, kita kena faham tekanan kanak-kanak berbeza. Tak dapat susu pun, tak dapat apa yang dia nak, gula-gula dan sebagainya pun satu tekanan untuk mereka. Kita pula tak dapat gaji, satu tekanan. Benda yang lebih besar. Jadi we cannot claim yang setiap seorang ada masalah yang sama. Setiap peringkat ada masalah yang berbeza. Betul. Tapi ramai juga yang bersetuju bahawa cabaran yang kita hadapi itu, tekanan dalam kehidupan yang kita hadapi itu, dia akan membuatkan kita lagi kuat untuk masa hadapan. Setuju. Bagaimana? Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua orang tahu ayat ini, iaitu tidak akan dibebankan sesuatu ujian itu di bahu yang salah dan di luar daripada kemampuan kita. Kalau kita tengok air dalam cawan yang kosong, bagaimana saiz cawan itu, begitulah isi padu yang mampu diisi. Dia tidak mungkin dapat diisi lebih kerana dia akan tertumpah. Hebatnya Allah SWT ni, hanya Allah sahaja tahu kemampuan kita dan kapasiti kita. Hati kita bagaimana, apa yang boleh kita pikul, berat batu yang bagaimana boleh kita pikul di belakang. Tuhan sahaja tahu. Jadi tidak mungkinlah dalam Al-Quran menipu. Kita kalau rasa ujian kita besar, ingat ada orang lain diuji lebih besar. Ya, betul. Dan jangan menyangka bahawa kesusahan yang datang hari ini dia akan tamat besok. Dan kesusahan hari ini akan menyebabkan kesusahan yang masa depan akan menjadi senang, tidak juga. Kebanyakan kalau kita tengok mendewasakan, Encik dan Syafiqah lebih tahu, makin kita meningkat umur, tak pernah
kita punya ujian makin senang. Mungkin sangat mengiyakan. Tidak pernah kita tengok ujian yang makin ke depan ini makin petik jari. Makin kita kena struggle. Kenapa? Sebab itulah kita hadapi ujian yang susah sekarang. Sebab memang kita kena set dalam otak, ujian untuk esok lebih susah, ujian untuk yang seterusnya akan lebih susah. Allah kata, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' dan macam-macam lagi jenis ujian yang Allah akan berikan pada kita, bukan semata-mata kewangan, kawan, tapi akan diberikan sedikit ketakutan kepada manusia ini supaya itulah cara dia untuk lebih kuat ke depan. Jadi lebih baik, jadi manusia yang lebih berguna. Kita tak akan mungkin jadi macam mana sekarang. Kita tidak mungkin akan duduk di posisi macam mana kita sekarang. Kalau kita tak hadapi kesusahan yang tidak masuk akal yang kita kira sebelum-sebelum ni pernah berlaku. Dia ada lagu hadapi dengan tenang. Boleh sambung? Hadapi dengan senyum. Tenang, nak tenang. Ada juga sebab saya tenang. healing. Perempuan tak pernah salah. Woman always right. Tapi hadapi dengan tenang pun betul juga. Itu antara salah satu terapi. Betul. Okey, banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh Jana hari ini. Salah satu cara untuk kita terapi, seperti mana Jana katakan tadi, jangan simpan, jangan duduk diam, fikir seorang-seorang, nanti overthinking. Dah overthinking, anxiety pula. Nanti tak boleh nak tidur. Jadi berkongsilah. Kalau ada masa yang panjang, kita boleh panjangkan lagi. Boleh. Kira-kira menarik banyak lagi topik ataupun pecahan kepada topik ini yang kita boleh panjangkan lagi. Tapi ini saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada Jana pada hari ini kerana sudi bersama dengan kita. Berkongsi bagaimanakah untuk terapi hati dan juga jiwa ini. Yang penting perkataan healing itu tak apalah nak pakai. Yang penting kita rasa selesa dan kita rasa sentiasa positif. Betul kan? Betul. Yang penting kita happy. Yang penting kita happy. Kata penerbit. Salah satu cara nak healing juga, Ridwan, kita boleh pergi camping, tapi sekarang ni ada glamping. Glamping dia sesuai untuk Syafiqah. Dia suka. Ada lilak-lilak. Lilak-lilak. Dia mesti nak kena ada lilak-lilak. Salah satu cara juga untuk terapi. Kalau stres, bolehlah pergi glamping ini. Glamping tahu tak term dia untuk glamour camping. Okey, sekarang di Brunei. Silakan. Jom kita nak tengok package ini di Brunei. Silakan.